hari ini sebenarnya anda lebih hebat. Ya. Saya sebenarnya langsung seorang yang tak nak buat bisnes sebenarnya. Yang bisnes saya buat goreng pisang sebab orang jumpa saya. Kalau saya buat bisnes Alkun ni maknanya saya pergi jumpa orang. Mana boleh kan, betul tak? Saya tak ada keyakinan diri saya nak bercakap dengan orang. Permulaan saya buat bisnes macam mana? Saya pergi rumah orang, sampai rumah tak tahu nak cakap apa. Nak share apa boleh tu. Boleh ke orang terima saya punya apa? Sharing, betul tak? Dia ada kerjaya, dia doktor, dia apa? Kawan-kawan saya orang yang hebat-hebat. Ada lawyer, ada engineer, ada doktor, arkitek semua kan. Tapi bagaimana saya nak mempengaruh ke dia? So sebenarnya salah satu kunci dia adalah kita datang ke aktiviti saja. Maknanya kita kena ada knowledge. Knowledge is power lah. So kalau kita tak ada knowledge, kita tak boleh nak berkongsi dengan baik, betul tak? So hari ni apa yang saya dapat dekat Alkun hanya baru secebis sajalah, sedikit kejayaan nak bandingkan dengan rakan-rakan yang lain. Tetapi apa yang saya dapat adalah hasil daripada apa yang kita belajar sebenarnya, apa yang kita impikan dalam hidup. Kerana saya mempunyai impian yang sangat besar. Pertama sekali jumpa Haji dengan Hajah pada tahun 2004 dia orang buka minda saya tentang impian. So apa impian? Dia tanya saya apa impian masa kecil. Masa sekolah rendah, oh kemarin nak jadi inspektor polis. Bila keluar sekolah, alamak urusan tak bagus lah. Inspektor boleh dapat lah sebab saya punya SPM dapat pangkat 1. Tapi bila saya dah dewasa kan, dah lepas sekolah tak nak jadi polis. Polis gaji ni rupanya kecil. Dia kata, cikgu saya cakap bukan saya Dia kata, Islamuddin kalau nak jadi cari kerja makan gaji, first dia kata jadi cikgu, okey besar sikit. Second kata jadi polis kata dia. Kalau third dia kata jadi askar. So lagi rendah lah. So kalau nak lebih besar income, cari kerja, belajar lebih bagus lah dia kata. Cuba dapatkan markah yang tinggi dalam kelas dia kata. Maknanya kalau exam nanti SPM buat betul-betul. Dan cikgu tu dah pun meninggal 2 tahun lepas saya ingat. Tapi saya pegang kata-kata dia. So walaupun saya masih belajar, saya belajar di kelas last kali kan, kata 5 tu ada 5 kelas A, B, C, D, E. Saya E. Bayangkan, saya nak berhadapan kan dengan student lain. Memang kat sekolah pun saya seorang yang pendiam, tak campur dengan orang. Bayangkan, bulan lepas saya mendirikan rumah tangga, dah 9. Rupanya, wife saya tu merupakan kawan satu kelas saya. Saya pun tak tahu, sebab saya tak cakap kat sekolah. Baru-baru ni buka Facebook kan, tengok gambar, kita satu kelas saya dulu, tak tahu. Bayangkan, memang seorang pendiam. Bayangkan, tak campur orang. Kawan tegur baru cakap, kawan tak tegur, diam je. So orang macam ni pun boleh buat Alkun, anda lagi pula, betul tak? Anda boleh berjaya tak? Mesti lebih boleh berjaya. So hari ni sebenarnya impian tu sangat penting. Impian tu yang mendorong saya kenapa saya nak buat Alkun walaupun ambil masa yang lama. So sekarang saya rasa dah lebih pada 5 tahun saya dekat Alkun. Dan saya capai manager sebenarnya 1 tahun baru capai manager. Nak capai manager tu Spurina, lektor, seguasa pun tak nampak hasil. 1 tahun jadi manager. Nak jadi Sapphire 2 tahun baru jadi Sapphire. Nak jadi RSM 4 tahun jadi RSM. Tapi 2 bulan lepas tu saya capai saya punya ESM pula. Tetapi lambat tu bukan menentukan kita punya kejayaan, tapi semangat juang tadi yang berterusan. Terus saja walaupun jumpa 100 orang tak nak, tapi 101 orang tu nak. Oh yes. Nampak tak? Kerana lagi banyak penolakan, lagi banyak kita dapat belajar. Saya dulu macam-macam orang cakap. Orang cakap balik down. Orang cakap balik down. Itu Haji tak boleh lah buat. Tu sebab buat kejap hilang, buat kejap hilang. Nampak tak? Masuk hutan, masuk sungai, nak hilangkan stres tu. Susahnya lah nak buat kan. Jumpa orang je tak nak, jumpa orang tak nak. Tapi bila kita ada sesuatu kekuatan, kita ada momentum tu. Momentum tu kita dapat kekalkan, insya-Allah tak ada masalah. Yang penting sebenarnya bagaimana nak kekalkan kita punya momentum dengan keyakinan diri. Aktiviti yang sangat penting. Mana saja LPB, mana saja ada seminar Alkun, mesti pergi. Kalau upline SMS tu cepat-cepat reply. Saya nak pergi ya. Saya nak sebab bisnes ni bisnes kita sendiri. Itu yang saya pegang lah. Kalau saya tak buat pun upline dah dapat apa yang dia dapat. Kan? Jangan risau. Maknanya itu sebab saya tanamkan kepada saya punya downline. Maknanya bisnes ni boleh buat, tapi dengan syarat kita kena pegang 3 perkara tu nadi benar tu.
datang ke aktiviti, melabur alat bantuan, dan yang paling penting cepat-cepat berdikari. Sebab saya dengan haji permulaan sangat jauh. Saya di Pahang, haji di Johor Bahru. Bila dengar haji turun ke Seremban je, saya habis niaga goreng pisang pukul 6.30 pukul 7 sampai rumah. Tak sempat kemas barang, keluar barang terus. Lepas semua barangnya terus keluar pergi ke Seremban. Jalan dekat 2.5 jam, dekat 3 jam. Nak sampai ke rumah haji belajar filing je. Ji ngajah, boleh tolong tengok tak saya nak buat filing 10 dinar. Saya tengah filing, tengok haji ngajah tidur. Bukan tidur, dia saja buat tidur sebab sharing cara yang tak betul. Betul tak? Tak ada 4 besar. Cakap je, baca je kan. Tak ada eye contact, senyum tak ada. Betul tak? So itu permulaan saya belajar. Dengar haji turun je, saya pergi. Tapi bila pergi sharing, minta haji tunjuk. Saya pun mata lelap je kan. Maknanya kalau customer kita mata lelap masa sharing, maknanya ada benda yang tak betul. Kan? 4 besar tu kurang. Mana itu yang saya belajar. Mana setiap kali aktiviti sentiasa dia bagi kita sebenarnya satu semangat, satu momentum, satu keyakinan diri. Yang penting knowledge tu mudahlah. Maknanya hari ni kalau kita orang tanya, kita tak tahu, kita bagi jawapan yang tak betul, orang akan fikir balik, betul tak? Nak terima perkongsian kita atau tidak. Tapi kalau kita berkongsi, kita jawapan kita bagi tu ikhlas, niat kita ikhlas. Orang tu yang penting sebenarnya, penerimaan orang pada kita tu lebih penting. Bukan pandai cakap tu, penerimaan orang. Bila orang terima perkongsian kita, just orang yang lebih hebat pada kita pun dia akan beli. Itu sebab dalam kain saya ada doktor, ada lawyer, ada arkitek. Kalau berkongsi dengan arkitek lagi susah sebenarnya. Kerana dia orang very detail person. Bila kita sebut tentang RO je, dia buka internet. Apa tu? Sebut mereka along, dia sebut semua sekali. Oh, betul tak betul? Bila dia tanya soalan tu, kalau betul dengan fakta, dia terima. Kalau salah, dia reject terus. Susah tak rasanya? Tetapi kenapa saya boleh? Dalam kain saya ada lebih kurang 7 orang arkitek. So, setiap arkitek kalau saya pergi kan, amount dia beli tu memang besar. Biasa RM10,000, RM15,000, dekat RM20,000 dia beli. Tapi bagaimana kita nak yakin ke orang yang begini? Knowledge knowledge tu mesti datang ke aktiviti, tak ada tempat lain. Tak ada dekat aktiviti dekat Padang mana, tak ada. Tu sebab saya dulu hobi tengok TV, sekarang jarang sangat tengok TV. Bila betul-betul nak tengok, baru tengok. Tapi yang penting banyak baca buku Elkon. Itu yang paling penting kerana situ knowledge. Kalau beli akhbar dulu baca yang negatif-negatif kan. Tapi hari ni beli surat khabar, tengok surat khabar, baca bab kesihatan je. Bab lain tak pandang sangat tak. Sekilas pandang je. Tapi lebihkan info tu. Kerana kita berkongsi dengan orang hari-hari. So apa maklumat, hari ni ramai orang nak tahu secara detail. Itu sebab kita boleh komplain dengan orang yang lebih profesional. Walaupun kita bukan doktor, betul tak? Kita cuma pakar pemakanan. Kita sebagai seorang konsultan. Itu yang saya fikir. Orang kata, memanglah background goreng pisang. Tapi yang saya fikir saya adalah seorang konsultan. So tanggungjawab saya untuk mengenengahkan kita punya konsep MRT. So semua orang dapat kekalkan kita punya kesihatan diri, yang mana memang kalau anda ikut betul-betul konsep, kita semua sihat dan semua orang boleh sihat, terutama orang yang kita sayang. So mesti datang ke kelas, itu yang paling penting. Tak ada jalan lain, tak ada jalan pintas untuk berjaya dekat Elkon. Saya ambil masa 5 tahun lebih untuk capai ESM, tapi alhamdulillah bila saya capai ESM, saya baru nampak rupa-rupanya bisnes Elkon ni memang betul-betul boleh buat. Dulu ingat bisnes Elkon ni kejap naik, kejap turun pendapatan. Sebab kenapa tak kekal? Sebab kita sendiri tak mengekalkan kita punya momentum untuk terus buat. Hari ni, bulan ni kita buat, dapat income tak? Bulan depan kalau buat, dapat tak? Tak ada. Sama juga goreng pisang. Hari ni saya berniaga, dapat RM200. Besok tak berniaga, ada nak bagi duit tak? Tak ada kan? Sama juga bisnes ni. Hari ni, bulan ni kita buat sungguh-sungguh, dah buat 15,000 SV, 18,000 SV, nampak income. Tapi bulan depan kita buat 5,000 SV je. Berbeza tak income? Sangat berbeza. Super juga bila kita capai status RSM. Bila kekalkan RSM, kita nampak hasil. Tapi bila buat ESM, lagi dah nak nampak hasil. Lebih-lebih lagi kita punya rangkaian bergerak. Macam saya dah ada downline saya sendiri, jadi DCM. Tapi bila saya jumpa orang-orang baru, saya kata bisnes Elkon ni mudah sangat nak buat. 1 hari pun boleh capai manager, betul tak? 2 hari pun boleh capai manager. Jangan jadi macam saya, setahun pun capai manager. Tak nampak hasil. Tapi kalau boleh buat, orang boleh buat sebulan, maknanya bisnes ni memang boleh buat. Betul tak? Ada orang boleh capai DCM 1 bulan. Ya Allah, lepas ni kau boleh biar ramai lagi keluar 1 bulan DCM.
Ya, si Tino adik saya bulan lepas capai manager. So dah boleh. Maknanya satu tangan lah dah masuk kapal terbang. Tinggal kaki dengan tangan lagi sebelah lagi. Maknanya mesti boleh buat. Pengalaman bulan lepas macam Haji sebut, tiba-tiba saja dapat income. Betul ke income? Cash saja dekat 10,000. Produk voucher, ya Allah katakan dah dekat 2,000. Rasa income macam ni kadang-kadang. Tu Haji kata, Islam saya kerja 16 tahun, nak dapat cash macam ni pun 16 tahun baru 4,000 lebih. Nak dapat, ya Allah, 6,000 lebih sampai ke 9,000. Saya kata malam tu sebelum maknanya 25 bulan tu dah pergi dah. 24 bulan dah pergi dah. Tengok EOL, statement dah keluar belum? Alamak, belum. Besok pagi 25 bulan tu, pergi lagi tu internet. Sanggup keluar pagi betul tengok. Cek internet. Oh, tak masuk lagi. Oh, malam tu baru masuk. Lepas tu bila tengok je EOL, betul ke ni kan? Macam tak percaya. Nak pertama kali dapat macam tu kan. Rasanya kalau goreng pisang saya buka 3 warung pun, cawangan pun tak dapat banyak tu. Ya? Tapi itu ya, saya tengok itulah dia satu yang dipanggil, yang saya punya, yang saya impikan, iaitu menikmati kehidupan. Dan kalau boleh tak nak terus meneruskan hidup, hanya cukup makan saja. Kalau boleh nak menikmati kehidupan. Maknanya bila kita nak menikmati kehidupan ni, pendapatan kita tu mesti more, kalau boleh 10,000. Baru betul-betul boleh menikmati kehidupan. Saya rasa bawah 10,000 memang sakit juga hidup sebenarnya. Walaupun gaji 5,000 sebulan, dengan kos hidup hari ni memang tak mencukupi. Tapi bila more 10,000, insya-Allah ya. Bolehlah kalau pergi melancong dengan Alkan nanti boleh shopping lah. Tak adalah tengok-tengok je orang buat beg besar-besar kan. Dulu pergi melancong, pergi Sydney, alamak nak beli kopi dekat restoran, alamak 30 US apa? Aussie dollar. Alamak, 30 kali RM3, alamak RM90. Tak apalah, biarlah dia orang minum air Alkan dalam bas lah. Betul tak? Kos hidup hari ni, nampak tak? Sangat tinggi nak bandingkan dengan kita punya kehendak. Ya? Kita punya kehendak ni, kalau boleh pergi shopping tu RM1,000 tak pandang, tak habis macam tu je. Ini kira dulu tengok harga je. Tengok kasut je, tengok harga dulu. Bukan tengok kualiti kasut tu. Tengok baju je, tengok harga dulu. Kalau tengok less, tengok yang 80% dulu. Nampak tak? Maknanya kita hanya meneruskan kehidupan. Tak dapat untuk menikmati kehidupan dengan sepuas-puasnya. Kalau gembira pun, gembira yang kita buat, bukan kegembiraan yang semula jadi. Itu yang berlaku pada saya, pada keluarga saya. Gembira, balik kampung, oh happy pun. Tapi sebenarnya perasaan tak happy pun sebenarnya. Balik kampung kan nak kira dulu duit. Kalau tak cukup duit, minta duit sikit tak cukup. Bukannya balik kampung bagi ibu duit, betul tak? Balik kampung minta duit lagi ada. Itu yang berlaku dalam kehidupan sebenarnya. Keluarga saya memang keluarga susah. Itu sebab saya nak berubah di Alkan, dan saya nak mengekalkan saya punya momentum dan jadikan Alkan ini merupakan kerjaya saya semua hidup, dan saya akan berhasrat untuk mencapai pendapatan 5 angka setiap bulan, dan insya-Allah tahun hadapan 2012 saya cuba akan berusaha gigih untuk dapatkan tabung kereta dan capai saya punya dream car BMW 3 Series, insya-Allah. So sama-sama kita buat yang terbaik, dan sama-sama kita berjuang fighting spirit tadi untuk sama-sama melancong pergi ke BIM ya, insya-Allah. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum.